اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Semua baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami, Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Bermula segala puji dan kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah masih memberi nafas oleh Dia kepada kita sehingga pada malam ini. Dan dengan nafas yang keluar masuk itu, telah memilih oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk duduk dalam satu majlis ilmu yang walaupun kelewatan, namun itulah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba sebagai seorang manusia biasa ingin mengucapkan afwan lakum, afwan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian di atas kelewatan. Namun walau bagaimanapun, kita menggunakan waktu yang sebaiknya yang telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentelaah ilmu yang mudah-mudahan dengan kepahaman yang dicampakkan oleh Allah Ta'ala pada kita pada malam ini, terus menerus dibersihkan hati kita
agar tiap-tiap amalan yang kita lakukan semata-mata mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, alhamdulillah, dalam pejam-celik kehidupan kita tuan-tuan serta muslimat yang alim, tak dapat tidak berhimpunnya kita pada malam ini pada tanggal 18 Muharram, betul? 1437 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana menyebut awal Muharram, sebagaimana tuan-tuan maklum, sejarah telah membuktikan tarikh karamah yang berlaku pada awal Muharram merupakan tarikh penghijrahannya Nabi daripada Mekah ke Madinah. Dan hamba juga yakin tuan-tuan telah diterjemahkan oleh para ulama, tuan-tuan telah diajar oleh para muallim dan sebagainya. Tidaklah Nabi berhijrah pada tanggal 1 Muharram ataupun awal Muharram, tetapi telah diijma'kan oleh ulama-ulama sirah berhijrahnya Nabi, berjalannya Nabi, berpindahnya Nabi daripada Mekah ke Madinah. Ada yang mengatakan pada tanggal 18 Safar, ada yang telah diijma'kan pada tanggal 28 Safar. Namun walau bagaimanapun, kenapa diambil juga awal Muharram sebagai tarikh keramat yang disabitkan dengan hijrahnya Nabi daripada Mekah ke Madinah? Maka telah dijawab oleh para ulama, kerana pada tarikh itulah bermula keazamannya Nabi, bermula niatnya Nabi, bermula mujahadahnya Nabi, bermula bersungguhnya Nabi, bermula Nabi melakukan strategi untuk berpindah daripada Mekah ke Madinah. Namun walau bagaimanapun, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nabi Muhammad kita merancang, Allah Ta'ala juga merancang, maka Allah Ta'ala itu terlebih Tuhan yang melakukan perancangan. Jadi secara ringkasnya, apa yang hamba nak beri faham ke atas diri hamba sendiri dan juga kepada tuan-tuan serta muslimat yang alim, sejarah menobatkan tarikh 1 Muharram bukanlah kerana berpindahnya Nabi daripada Mekah ke Madinah, tetapi di situ ada satu perkara yang lebih besar, iaitu tarikh bermula berhajatnya Nabi, bermula berazamnya Nabi, bermula berniatnya Nabi untuk berpindah daripada Mekah ke Madinah. Maka tak pelik kenapa tiap-tiap saban tahun bila sampai awal Muharram sering dikaitkan kepada kita dengan hadis innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap tahun bila masuk awal Muharram, para muallim datang duk cerita hadis innamal a'malu binniyat. Kerana tak dapat tidak, niat itu satu aspek yang begitu besar yang bukan sahaja dapat mempengaruhi kehidupan kita di dunia, bahkan dengan niat yang sempurna dapat juga memberi aspek, memberi faktor yang besar pada kehidupan kita bangsa akhirat. Jadi insyaAllah pada malam ini, bila hamba jahil berkenaan ilmu pun tak ada, ilmu hadis pun tak reti dan sebagainya, maka wajib hamba mengikut rentak ulama. Yang ulama bila karang kitab, bila sebut berkenaan Muharram, sering dikaitkan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Maka hamba jahil ilmu pun tak ada, wajib hamba ikut cara ulama, wajib hamba ikut rentak ulama. InsyaAllah pada malam ini hamba akan membincangkan kepada tuan-tuan satu tajuk yang begitu indah berkenaan hadis innamal a'malu binniyat. Kerana apa? Yang pertama sekali, hamba yakin tuan-tuan muslimin muslimat yang alim datang pada malam ini semua penuh dengan niat yang terbaik. Ada kata datang niat semayam nak pahala, betul. Ada kata niat semayam nak syurga, betul. Ada kata niat mengaji nak pahala, betul. Ada kata niat sanggup tunggu sepatutnya kuliah maghrib, belajar isyak pun tak apalah, besok hari Sabtu tak bekerja, contoh. Kenapa sanggup tunggu? Sebab nak syurga, nak ilmu dan sebagainya. Jadi hamba nak jawab pada kali yang pertama, apa sahaja niat yang hadir pada hati tuan-tuan, semua merupakan niat yang baik. Nak pahala pun baik, nak syurga pun baik, nak kebaikan pun baik, nak ilmu pun baik. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, walaupun niat itu baik, pasti ada niat yang terbaik. Betul ke tidak? Sebagai contoh, bila sebut masalah Ramadan, puasa terbahagi 3. Ada puasa orang awam,
ada puasa orang khawas, ada puasa khawasul khawas. Yang tuan-tuan dah faham 3 makam yang dinisbahkan kepada puasa. Takkan selama-lama nak duduk makam orang awam semata-mata menahan perut dari lapar dan dahaga. Cuba upgrade pula kepada makam orang khawas. Jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jaga anggota. Yang tuan-tuan dah beramal makam khawas, kenapa tidak kita upgradekan pula kepada makam khawasul khawas? Berjaga hati daripada berbimbang kepada rezeki. Kalau boleh Ramadan yang akan datang tak payah dah pergi di bagi apa? Yang petang-petang tu, ya, pasal Ramadan. Serah kepada anak-anak sebab dia makam dia lain. Buat malah fikir dah masalah rezeki. Apa ada makan, nak pergi beli. Contoh, kita suruh anak beli, tapi kita cuma nak duduk makam khawasul khawas. Kerana hati bila berbimbang pada rezeki, maka akan merosakkan yang dikatakan kemuliaan, kehebatan puasa dan sebagainya. Jadi begitu juga gambaran yang hamba nak bagi faham kepada tuan-tuan pada malam ini. Bahkan niat itu banyak lagi cara-cara niat yang terbaik, yang mudah-mudahan bila mana kita masih lagi berada pada awal Muharram, hamba nak tarik perhatian tuan-tuan agar mempertingkatkan niat. Mudah-mudahan dengan niat yang lebih baik terus-menerus menaikkan maqam kita, darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya begini. Yang kedua sekali, bila mana tuan-tuan hadir seperti biasa nak mengaji ke, nak buat kebaikan ke, nak buat amalan dan sebagainya, kalau selama ni apa yang kita lakukan semata-mata nak kepada pahala, bermula pada hari ini jangan letak pahala di tangga yang pertama, pada hati kita. Bermula daripada malam ini, kalau kita duk buat amalan, duk buat kebajikan, bila sebut amalan bukan semesti sembahyang. Amalan tu 2. Ada amalan yang umumiah, ada amalan yang bahasa khususiah. Sembahyang, baca Quran, berzikir dan sebagainya amalan khusus. Berjalan, makan, tidur, bekerja, memasak, jaga anak dan sebagainya amalan juga, amalan yang umum. Kalau selama ni tuan-tuan beramal nak kepada syurga, kalau boleh bermula pada malam ni, jangan letak ia pada hati dah. Buang yang dikatakan pahala pada hati, buang yang dikatakan syurga pada hati. Habis tu bila nak buang ustaz, nak masukkan hati pula, nak masukkan apa dalam hati agar amalan yang kita lakukan bertujuan kerana apa? Ada. Jadi tak dapat tidak, hamba akan berkongsi dengan tuan-tuan satu niat yang telah diajar oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang telah dididik daripada para tabi' dan tabi'in, para sahabat yang daripada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan satu niat yang sempurna, yang mudah-mudahan dengan niat yang kita lakukan dapat terus menaikkan maqam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semua pakat baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya ada kertas untuk photostik tapi tak sempat, dah kelang kabut. Ada. Pakat baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Baik. Jadi insyaAllah pada malam ini, bila mana kita masih lagi berada pada awal Muharram, ayo kita pertingkatkan amalan kita, pertingkatkan batin kita, pertingkatkan rohani kita, agar setiap amalan yang kita lakukan semata-mata mencari, mengharapkan keredaan daripada Allah. Bila sebut redha, muslimat yang ada pen buku salin. Redha ni makna banyak. Ada yang dimasukkan dengan mencari rahmat Allah, mencari ihsannya Allah, mencari kebaikannya Allah, mencari perhatiannya Allah dan sebagainya. Jadi makna redha Allah Ta'ala ni luas. Cuma pada malam ini
Macam mana tuan-tuan nak masukkan ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ke dalam hati agar kita boleh mengamali dengan dia? Jadi cara yang pertama, tuan-tuan kena buang dahulu benda-benda yang lama. Dah. Ni cawan tuan-tuan. Kalau dah penuh dengan gelodak benda-benda yang telah kita himpunkan 30 tahun, 40 tahun, tiba-tiba kita nak masukkan air baru, boleh ke tidak? Tak boleh. Maka lazim mansub mengatakan kita kena buang benda yang lama, barulah kita boleh masuk air yang baru. Begitu juga ibaratnya. Macam mana tuan-tuan nak memasukkan ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ke dalam hati agar kita boleh beramal dengan dia? Maka tak dapat tidak, wajib, bukan sunat dah, wajib kita kena buang aghyar-aghyar, wajib kita kena buang perkara-perkara yang mendindingkan antara kita dengan Allah. Jadi kalau nak buang kena ada asbab. Kalau tak ada asbab, tuan-tuan tak reti nak buang. Sebagai contoh, hamba beri durian 5 biji, tuan baju merah pun ambil, kita beri parang. Orang dah lama dah tak makan durian ni, contoh, Allahumma salli ala Muhammad, baru nak belah, hamba kata kau dulu, nanti dulu, lupa nak bagi tahu durian ni hamba curi dekat kampus sebelah. Entah nak makan tak? Nak makan tak? Dah, buang lombong, betul tak? Walau benda tu halal, walau benda tu baik pada zat, tapi tak baik pada sifat, bermakna benda curi tak boleh makan, tuan-tuan buang. Jadi begitu juga perumpamaan. Macam mana tuan-tuan nak buang gelodak-gelodak pada hati yang selama ini mendidikkan antara kita dengan Allah? Jawabnya, tuan-tuan kena tahu asbab, tuan-tuan kena tahu sebab apa kita perlu buang. Jadi insyaAllah dalam waktu yang begitu ringkas, hamba akan mensyarahkan pada malam ni 2 perkara sahaja. 2 perkara ini yang perlu kita buang pada hati supaya kita boleh memasukkan perkara yang baru, iaitu ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Baik. Yang pertama sekali, apa perlu kita buang pada hati? Iaitu sifat minta kepada pahala. Hamba jawab kali yang ketiga, salah ke ustaz minta kepada pahala? Tak salah, tetapi tak sesuai dah bagi maqam tuan-tuan. Hamba jawab kali yang ketiga, salah ke ustaz beramal minta kepada pahala? Hamba kata tak salah. Nanti hamba akan syarah satu persatu. Tetapi amalan ini tak sesuai bagi darjat tuan-tuan. Kerana tuan-tuan ni satu golongan orang yang sepatutnya salik, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, macam mana nak buang yang dikatakan pahala pada hati? Perlu kita tahu asbab. Mana yang ada pen buku tulis, hamba nak buat satu soalan. Dah mengaji kena buat pen buku, Allahumma salli ala Muhammad, tulis SS. S tu maknanya soal, tulis. Dah tak sempat nak putus tik, tulis S. S tu soal lah. Soal tu bahasa Arab, kita pakai lama dah S. Soalan yang pertama, tulis S. Kenapa beramal tak payah minta pahala? Sebab tuan-tuan nak bersepakai ilmu ni, bila tuan-tuan nak pakai, tuan-tuan kena faham. Bila nak faham, kena mudah. Hamba bawa soalan mudah-mudah, kita jawab mudah-mudah. Apa soalan dia? Kenapa beramal tak payah minta pahala? Tulis dah. Buat J. J itu jawab. Kita pakai lama dah jawab, rupa-rupa jawab ni bahasa Arab. Jawabun. Baik, jawab. Apa jawabannya? Tulis, kerana pahala itu merupakan benda yang pasti di sisinya Allah. Kerana pahala itu merupakan benda yang pasti di sisinya Allah. Baik, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Wahai manusia, barang siapa di antara kalian melakukan walau sebesar ini kebaikan, tentu aku bagi pahala, kelak aku perlihatkan akan dia. Wahai manusia, barang siapa di antara kalian melakukan walau sebesar ini kejahatan, tentu aku bagi dosa, kelak aku perlihatkan akan dia.
Siapa yang sebut ayat tadi? Siapa yang kata ayat tadi? Bukan Ustaz Iwan, bukan sahabat Nabi, bukan ulama, bukan wali, tetapi innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan yang tak pernah membohong, Tuhan yang tak pernah menipu, Tuhan yang tak pernah ingkar kepada janji. Bila Tuhan janji dah, Tuhan kata bila mu buat kebaikan tentu aku bagi pahala. Pahala nisbah Allah benda pasti. Ikhlas tak ikhlas nombor 2. Sengaja tak sengaja nombor 3. Terpaksa tak terpaksa nombor 4. Faham tak faham nombor 5. Tetapi bila mana kita melakukan kebaikan, maka pasti Allah Ta'ala bagi pahala. Jadi bila mana kita yakin bila pahala tu pasti, nak minta lagi tak? Baik, hamba nak bagi contoh. Tengok dah. Persoalan yang sama bila mana berlaku antara makhluk dengan makhluk, kenapa tak timbul perangai meminta? Tetapi masalah yang sama bila mana berlaku antara kita dengan Allah, kenapa sampai sekarang beramal masih lagi nak minta pahala? Kerana jawabannya antara kita dengan yang pihak yang lagi satu, tak ada yang di tengah-tengah dipanggil makrifah. Sebagai contoh begini, Haji Baju Hitam, tuan masih bekerja tak? Bekerja ke tak bekerja dah? Dulu pernah bekerja tak? Bekerja di mana? Ya? Macam payah je soalan tu. Allahumma salli ala Muhammad dah. Transport orang lain lah. Syekh baju hijau hitam bekerja dah? Bekerja di mana? Subang. Berapa lama dah berkhidmat? Tengok dah, hamba nak buktikan antara makhluk dengan makhluk tak timbul perangai minta-minta. Baik, cuba tuan flashback balik waktu mula-mula tuan ditemu-duga. Ada? Kita berkata mandikan, kamu diterima bekerja di syarikat kami dengan basic gaji sebulan 1,000. Contoh, gedebak, kalau tambah overtime, dapatlah gaji 1,500. Ada? Selepas diberi amanah, kita pun sign agreement, akur janji. Selepas kita sign agreement, tuan-tuan menjalankan amanah, pergi balik. Hamba nak tanya soalan, jawab dengan ikhlas kerana Allah. Sampai bulan yang pertama, pernah naik tak dekat syarikat kewangan tanya, mana gaji saya bulan ni? Pernah minta tak? Kenapa tak pernah minta? Sebab kita yakin dia bayar. Baik, selama 20 tahun pernah tak gaji delay? Allahu Akbar, ni baru makhluk. Dan selama 20 tahun gaji pernah delay dah? Tak pernah delay pun walau sehari. Dan kita tak pernah minta pun sebab apa? Dah ada agreement. Dan kita yakin pasti bayar. Dan bila mana kita yakin pasti bayar, tak pernah timbul pun kita minta. Naik, bila cukup bulan je, naik. Mana gaji saya bulan ni? Tak pernah minta. Sebab apa? Di antara kita dengan majikan ada satu bracket yang dipanggil makrifah. Kita kenal. Tapi persoalan yang berlaku, kenapa pula antara kita dengan Allah sampai sekarang masih lagi timbul nak kepada pahala? Adakah kamu yang tak yakin aku ni Tuhan maha menunaikan janji tiap-tiap perkara yang aku katakan? Jadi tak dapat tidak tuan-tuan, kerana apa timbul perkara begini? Kerana jawapan yang kedua, antara kita dengan Allah tak ada satu bracket yang dikatakan makrifah. Kalau betul-betul lah kenal kepada Allah, nak minta kepada Allah Ta'ala pun segan. Dan kerana Allah Ta'ala satu Tuhan yang terlebih maklum. Jadi ringkasnya, gambaran yang hamba nak beri faham, bila mana kita yakin pahala itu merupakan benda yang pasti di sisinya Allah, adakah nak timbul perangai minta-minta lagi? Tak minta dah. Habis itu Ustaz, Nabi ajar suruh minta pahala. Kita jawab, Quran ajar suruh minta pahala. Maka kita jawab pada malam ini, hadis Nabi SAW dan juga Quran Allah Subhanahu Wa Taala didatangkan kepada kita sesuai untuk semua maqam, sesuai untuk semua darajat, sesuai untuk semua tingkatan. Tetapi kesesuaian itu tuan-tuan tak boleh pakai selama-lama. Sebagai contoh begini, Syekh baju biru, entah ada anak dah jadi 2 tak? Ada. Anak tu pernah dah 2 kan? Sekarang ni anak dia berapa dah? Yang paling kecil dah 2. Ada? Baik, hamba nak buktikan satu perkara. Pada satu masa, akidah yang dia pegang tu salah bagi pihak kita, tapi betul bagi pihak dia. Dalam satu perkara lagi, kadang-kadang akidah tu boleh berubah, kepercayaan tu boleh berubah berdasarkan masa, keadaan dan sebagainya.
supaya hamba nak beri gambaran. Ustaz, selama ni kami beramal minta pahala, salah ke? Hamba jawab kali keempat, tak salah, tetapi tak sesuai dah bagi martabat tuan-tuan. Contoh, kalau tuan ada anak darjah 2, tadi sebelum datang ke surau, tuan-tuan bagi latihan. Kalau minggu depan nak periksa dah, betul lah bah, hari Selasa periksa matematik, hafal sipil tambah tolak. Nanti balik, nanti abah ada soalan. Contoh, kawan tu gedak-geduk hafal lah sipil, tuan-tuan takut balik nanti abah tanya, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan balik nanti lepas daripada isyak, maka tanya Kak Long, dah hafal dah sipil? Dah abah? Boleh abah tanya soalan? Boleh? Maka tuan-tuan tanya, 1 tolak 2 berapa Kak Long? Sudah. 1 tolak 2 berapa? Agak-agak apa jawapan anak? Ya? Dia kata, mana boleh abah? Mana boleh kecil tolak besar, kena besar tolak kecil? Betul ke tidak? Tuan-tuan jawab negatif 1, dia percaya dah? Dah, dia takkan percaya. Dia kata abah tipu. Mana boleh kecil tolak besar, kena besar tolak kecil? Walaupun kita jawab negatif 1, jawapan tu takkan kena pada dia. Betul ke tak? Bermakna pada ketika ini, begitulah kepahaman yang dia faham. Dia tak boleh tembus dah kepada kepahaman yang lain. Tetapi anak yang sama, bila masuk darjah 6, barulah dia belajar, barulah dia faham. Rupa-rupa 1 boleh tolak 2, jawapannya negatif 1. Bermakna kepahaman yang baru menafikan kepahaman yang lama dah? Ya. Tetapi adakah kepahaman yang lama salah? Tak sesuai. Dia seorang budak. Sama juga kita selama ni, beramal nak pahala, beramal nak pahala. Tak salah, sesuai dengan makam orang awam. Tapi bila tuan-tuan kita dah lama mengaji, sepatutnya kita dah salih kepada Allah Ta'ala. Pahala ni tuan-tuan, benda yang tak bergelumbang pada hati dah. Sebagai contoh hadis Nabi SAW. Dalam hadis Muslim, datang seorang budak bertemu akan Nabi SAW. Dalam riwayat menceritakan umur budak tu baru 6 tahun takriban, lebih kurang. Budak kecil 6 tahun. Dia jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, aina Allah? Di mana Tuhan? Rasulullah. Budak kecil tanya Nabi, aina Allah? Nabi cerdik. Takkan Nabi nak jawab Tuhan ni tak bertempat, Tuhan bukan di atas, Tuhan bukan di bawah, Tuhan bukan di aras, Tuhan bukan zahir, Tuhan bukan batin. Budak faham tak? Penting budak. Maka dalam hadis Muslim menceritakan Nabi buat isyarat begini. Ada Nabi tak kata Tuhan di atas. Tengok hadis Muslim, bila budak tanya aina Allah, Nabi buat isyarat begini. Budak tu faham, Allah Ta'ala bersifat ketinggian dan sebagainya. Kalau tuan-tuan mengaji balaghah, hadis itu dipanggil apa? Benar pada mantuk, nafi pada mafhum. Hadis tu benar pada mantuk. Pada mantuk dia benar, tapi nafi pada mafhum. Apa nafi pada mafhum? Kepahamannya tak wujud. Kerana apa? Bagi seorang budak, bagi akidah yang kita belajar, adakah Tuhan bertempat? Tak. Tetapi Nabi cerdik, mantik Nabi tinggi. Kalau nak hurai begini-begini, budak tak faham. Nabi buat isyarat begini. Bahkan Nabi terlebih maklum, budak ni pula akan belajar lagi sampai satu masa, dia faham Tuhan tak bertempat, Tuhan bukan di atas, Tuhan bukan di bawah. Bermakna akidah yang baru akan menafikan akidah yang lalu. Sama juga tuan-tuan, bila balik ke rumah nanti, anak kita darjah 6 tanya, abah, tadi kat sekolah kawan kena tangkap mencuri. Lepas tu ustaz tu kata Allah Ta'ala ni melihat kita sebab Tuhan ni ada di mana-mana. Tuhan ni nampak je apa kita buat. Tuan-tuan nak mengiyakan ke nak menafikan? Anak tu tanya, betul ke ustaz tu kata Allah Ta'ala ni ada di mana-mana? Tuan nak mengiyakan ke nak menafikan? Ya, kita kata ya. Ya pada dia, bukan ya pada kita. Itu dipanggil benar pada mantuk, nafi pada mafhum. Benar pada dia, tak apa, betul Allah Ta'ala ni bertempat. Tapi kalau kalam tu nak kita bersepakat, bertempat pun dipanggil. Kalau kita kata di mana-mana pun masih lagi bertempat. Adanya Allah bila makan wa bila zaman. Ini contoh. Benar pada mantuk, nafi pada mafhum. Begitu juga selama ni nak pahala, tak salah. Tapi martabat tuan-tuan ni sepatutnya menyeberangi landasan-landasan kepada Allah. Kita buang dah perkara-perkara arian-arian yang membimbangkan hati kita kepada Allah, di antaranya pahala. Iaitu jawaban yang pertama, kerana pahala itu merupakan benda yang pasti. Bila pasti nak minta tak?
tak minta dah 20 tahun kerja tak pernah minta gaji. Allahumma salli ala Muhammad. Kita yakin dia terus masuk. Habis kita dengan Allah Ta'ala tak ada agreement ke? Baca hadis Nabi SAW. Tatkala roh dimasukkan ke dalamnya rahim, bila masuk dalam perut, maka berbangunlah kita di hadapan Allah. Berlaku agreement, kalau kamu buat kebaikan kamu akan dapat begini. Mengaku, ya Allah. Dalam perut mengaku dah. Bila kamu buat kejahatan kamu akan dapat begini. Mengaku, ya Allah. Dalam perut dah ada agreement. Bila kita keluar daripada rahim mak kita, agreement tu tak berjalan lagi. Bila akhir balik baru start berjalan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuhan buat agreement lama dah, cuma kita tak mengaji hadis Nabi SAW. Habis masalah yang pertama. Syarah yang kedua. Sebab apa nak buang pahala pada hati? Mesti ada asbab. Kalau tak ada asbab, tak tahu nak buang macam mana. Ada? Baik. Soalan yang pertama, kenapa beramal tak payah minta pahala? Tulis J. J yang kedua. Tulis J lagi. Ada? J itu jawab. J yang pertama, kerana pahala itu merupakan benda yang pasti. Dah pasti nak minta buat apa dah? Mu tak yakin dengan Tuhan ke? Ada? J yang kedua, tulis kerana pahala tak boleh membeli syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana pahala tak boleh membeli syurga, dan dosa tak boleh menggadai neraka. Ada? Kerana pahala tak boleh beli syurga, kerana dosa tidak boleh menggadai neraka. Baik. Daripada jawapan yang kedua, timbul satu akidah yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW. Masuklah seorang akan syurga kerana apa? Masuklah seorang akan syurga kerana apa? Semata-mata rahmat Allah, faqat. Tak ada jalan lain dah, semata-mata rahmatnya Allah. Dan masuk seseorang akan neraka kerana apa? Sudah, yang ni banyak tak boleh jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Ni akidah ni biar boleh jawab. Masuk seorang akan neraka, syurga kerana rahmatnya Allah. Masuk seseorang akan neraka kerana apa? Haji baju hijau macam nak jawab tu. Allahumma salli ala Muhammad. Salah pun tak apa, nama lagi kita mengaji. Syekh baju kuning masuk neraka sebab apa? Ya, dosa ada, dan Allah Ta'ala tak bersabit dengan perkara yang baru daripada makhluk. Kemurkaan tak tepat lagi. Dan dengar pada malam ni, simpanlah perut, jangan simpanlah hati, dan takut hilang. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, bersabda oleh Nabi SAW, masuklah seorang akan kamu akan syurga semata-mata rahmatnya Allah, dan masuk seorang kamu akan neraka semata-mata keadilannya Allah. Masuk seorang akan neraka semata-mata keadilannya Allah. Walau kita pahala banyak sekalipun, tapi kalau kadang-kadang dosa tu yang sedikit melampaui daripada pahala yang kita lakukan, sebagai contoh dosa syirik, maka adilnya Allah boleh menghukum kita ke dalam neraka. Barshisha, ahli abid yang begitu hebat, anak murid beribu, buka pondok, madrasah dan sebagainya, melahirkan para ilmuwan. Ada anak murid bershisha boleh berterbangan di atas kayangan. Ada anak murid bershisha boleh berjalan di atas lautan. Hebatnya bershisha. Tetapi di hujung kalam bershisha, dia tunduk kepada syaitan bila diuji dengan satu ujian yang dia tak mampu berlari akan dia. Rekahnya mudah. Bershisha buka pondok begitu lama, tiba-tiba datang satu anak murid baru, dia bawa satu amalan yang pelik. 3 hari 3 malam semayang tak berhenti-berhenti, 3 hari 3 malam puasa tak buka-buka dan sebagainya. Maka syekh ni dia cemburu, cemburu pada agama ni boleh diharuskan. Maka syekh tak puas hati, dia panggil, wahai anak murid, mari sini. Aku tengok kamu hebat sangat, baru masuk pondok aku mengaji, 3 hari 3 malam puasa tak buka-buka, 3 hari 3 malam semayang tak berhenti-berhenti. Aku puasa pun aku buka, aku semayang pun aku berehat. Maka apakah asbab yang mendapatkan kamu akan martabat begini? Maka berkata anak murid dia, ya syekhi, wahai guruku, satu saja asbab mencapaikan aku martabat begini. Sebab dahulu aku dosa banyak. Allahumma salli ala Muhammad.
Bila aku dosa banyak dan aku bertaubat dengan sebenar-benar taubat, aku mendapat arti kemanisan taubat. Kalau tak pernah buat dosa nak bertaubat macam mana? Oh sudah. Oh, maka Syekh tu kata, kalau aku nak menyamai seperti kamu akan amalan, aku kena buat dosa lah. Oh ya? Oh sudah. Dan padahal yang datang tu syaitan menyerupai akan anakmu, anak murid. Maka dia tipu bersisap. Dan kalau Syekh nak menyamai martabat saya, maka buat dosa. Apa dosa yang perlu aku buat? Bunuh. Tak boleh membunuh ni berkait dengan orang lain. Tak apa, berzina. Berzina pun tak boleh, dosa yang berkait dengan orang lain. Tak apa, antara dosa besar yang nombor 3, minum arak. Kalau minum arak, never mind. Sebab tak ada orang yang nampak. Siapa yang nak beli? Anak murid dia tahu, tak apa Syekh, hamba boleh tolong beli. Maka dia beli arak, dia rekaskan kalam, bersisha minum arak dan sebagainya. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mabuk. Dah mabuk, keluar daripada madrasah, jumpa perempuan, dia rogol, kemudian dia bunuh. Akhir sekali tiga kerja tu dia buat. Maka ditangkap oleh pihak pengadilan. Maka bila mana dipasung dan sebagainya, nak dijatuhkan hukuman, anak murid dia datang. Maka berkata bersisha, lagu mana dulu kamu kata kalau aku buat kejahatan aku akan dapat nikmat taubat, dan aku nak taubat macam mana bila aku nak dihukum? Tak apa Syekh, ada lagi jalan terakhir, mu tunduk kepada aku. Allahumma salli ala Muhammad. Bila bersisha tunduk, maka ketika itulah nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kitab menceritakan di mana tempat bersisha, finnar, masuk dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Berpuluh tahun mengabdikan diri pada agama dan mengajar, mengaji, buka madrasah, buka pondok, melahirkan ilmuwan, tetapi dengan satu kesalahan yang sedikit menyebabkan dia masuk neraka. Kita jawab, syurga bukan sebab pahala, dosa dan neraka bukan sebab dosa, kerana keadilan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Jauharul Mahum menceritakan berkenaan dua beradik, dan ini contoh nak cerita kelebihannya niat, kekuatannya niat. Adik duduk di bawah, sering melakukan maksiat kepada Allah, minum arak. Abang duduk di atas rumah, semayang dan sebagainya. Direkaskan kalam, abang diuji, semayang lama dah, tak rasa apa-apa pun. Adik Allah Ta'ala nak beri rahmat, lama dah minum arak, nak taubat dah. Adik baru terlintas hati nak join adventure dengan abang. Abang baru terlintas yang dia kata, lama dah semayang, baik aku minum arak. Contoh, abang baru nak turun tangga, adik baru nak naik tangga. Dan disebut dalam kitab Jauharul Mahum, maka bila abang baru nak turun, tergelincir kaki si abang, datang takdir Allah terpijak kepala si adik, maka matilah keduanya. Di mana abangnya? Finnar, masuk dalam neraka. Di mana adiknya? Fil jannah, masuk dalam syurga. Maka hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, adik dah semayang belum? Dah. Abang dah minum arak belum? Belum. Di sini menceritakan kekuatannya niat. Bila niat yang sempurna, kadang-kadang boleh mempengaruhi sama ada kehidupan dunia ataupun akhirat. Tapi kita kalau mengaji bab syurga neraka ni tuan-tuan, kena syarah sampai habis. Agak-agak hari ni habis pukul berapa ni? Tanya dulu. Hamba jenis tak boleh dapat mic. Allahumma salli ala Muhammad, pukul 10 sanggup bertahan lagi. Sikit lagi baik. Hamba nak syarah sedikit bab syurga neraka, agar tuan-tuan balik nanti tak tertanya-tanya. Ni kadang-kadang mengaji kitab lama dah, ulama tu kata yang tu syurga, yang ni neraka. Dia masuk syurga neraka yang mana? Sedangkan akidah yang telah kita faham, pada ketika ini syurga dan neraka dah ada belum? Pada waktu ini 17 Muharram 1437 Hijrah, syurga neraka dah ada belum? Dah ada. Soalan yang kedua, kalau tuan-tuan yakin syurga neraka dah ada, penghuni dalam syurga neraka dah ada belum? Sudah. Allahumma salli ala Muhammad. Penghuni dalam syurga neraka dah ada belum? Ya? Sudah. Dan yaumul hisab dah lepas belum? Titian siratal mustaqim tak lepas lagi. Neraca timbangan tak lepas lagi. Sudah. Jadi hari ini tuan-tuan kena faham dahulu satu akidah. Pada ketika ini syurga neraka telah ada, dan pada ketika ini penghuninya pun telah ada, tetapi bukan yang dibangsakan kepada manusia. Manusia tak masuk lagi. Yang duduk dalam neraka antaranya para-para malaikat, antaranya para-para bidadari, antaranya wildan, kanak-kanak syurga.
manusia akan masuk syurga neraka selepas daripada yaumil hisab. Habis itu yang dalam kitab ulama sebut, yang tu syurga, yang tu neraka. Kita jawab, syurga neraka di pihak alam kita. Alam ni pun tuan-tuan dah ada syurga neraka dah. Kalau tuan-tuan baca dalam sebuah hadis Nabi SAW, amalan-amalan yang kita beramal ni tuan-tuan tahu tak Allah Ta'ala simpan di mana? Oh sudah, macam buku bank lah. Kita ada buku bank. Dalam buku bank tu ada duit tak? Kita tulis 2.6 bilion contoh, nak sebut juga nombor, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, dalam buku bank tu ada tulis 2.6 bilion. Dalam tu ada duit ke? Tak ada. Duit disimpan di mana? Dalam bank. Sama juga, raqib atid, tulis dosa, pahala, amalan kebaikan, amalan keburukan. Sedangkan amalan yang kita lakukan Tuhan simpan di mana? Sudah. Siapa boleh jawab, potong duit kuliah hari ni, tak ada masalah. Kita datang nak mengaji, duit boleh cari. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, hari ni faham. Di langit yang ketujuh, di sebalik kanan arash ada satu gudang namanya Illiyin. Di balik kiri arash ada satu gudang namanya Sijjin. Kalau ditanya Illiyin ni apa? Pertama, tempat simpanan amalan-amalan yang diterima oleh Allah. Tuhan simpan dalam Illiyin. Yang kedua, bila sebut Illiyin ni apa? Tempat simpanan roh orang-orang yang beriman. Duduk dalam Illiyin. Yang dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan roh ni boleh turun. Ada yang boleh turun tiap-tiap malam, ada yang boleh turun pada malam Jumaat, ada yang turun pada malam Ramadan, ada yang boleh turun malam raya sahaja, di atas martabat yang berbeza. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan, bila masuk sepertiga malam, maka roh akan turun sampai anjung rumah mereka. Bila sebut turun, atas ke bawah ke bawah ke atas? Atas ke bawah. Kalau bawah ke atas namanya merangkak. Betul tak? Nabi dalam hadis tak sebut Nabi kata merangkak. Nabi kata turun sampai ke anjung rumah mereka. Dan roh akan melihat ahlinya seraya berkata 1000 kali. 1000 kali dia merepek. Ya wahai anak-anakku, apa mu ada aku ada dah. Apa mu bersenang aku bersenang dah. Apa mu seronok aku seronok dah. Tetapi adakah apa yang kamu lalui membawa kamu dekat kepada Allah atau membawa kamu jauh daripada Allah? Dia membebel 1000 kali. Kita go tengok televisyen, tak sedar mak balik, tak sedar ayah balik. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hadis yang begitu sahih menceritakan, selepas dia membebel 1000 kali, maka kembali ia pada tempatnya, iaitu Illiyin. Yang kedua Sijjin. Sijjin ni apa? Tempat buangan amalan-amalan yang Tuhan tak terima. Dalam hadis menceritakan, bila mana malaikat Zabaniyah nak membawa amalan kita kepada Allah, maka bila sampai di langit yang pertama, penjaga malaikat langit akan tanya, wahai malaikat, apa membawa tu? Aku membawa sebuah kantung daripada amalan hamba-Ku. Dia tanya, orang yang beramal ni macam mana amalan dia dengan mak bapak dia? Dia kata orang ni beramal dengan adab dengan mak bapak tak jaga. Maka berkata penjaga malaikat langit pertama, berbaliklah ke dunia menghempaskan ke wajahnya. Itu amalan yang patah balik. Kalau lepas langit pertama, kena spot check lagi kedua. Kalau lepas langit yang ketujuh, tiba-tiba tak bersih pula, ada riak takabur, dia buang pula kepada Sijjin. Jadi Sijjin ni tempat buangan amalan-amalan yang Tuhan tak terima. Tetapi kalau diproses dengan baik, kalau dah bertaubat, dia boleh bersih, masuk pula Illiyin. Yang kedua, Sijjin ni tempat apa? Tempat penjara roh-roh orang yang tidak beriman. Itulah yang dinamakan penjara bagi pihak dunia. Habis itu Ustaz, yang dalam kubur tu pula, tanya pula lagi, yang kata azab kubur tu pula roh yang mana? Sebab tu kena mengaji sedikit bab roh. Dalam jasad kita ni tuan-tuan ada berapa roh? Siapa boleh jawab? Kita ganda lagi, duit kuliah berapa? 150. Kita up lagi 150. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam jasad kita ni ada 2 roh. Pertama namanya roh rohani, yang kedua namanya roh idhafi. Hayawan, binatang cuma 1 roh, ada roh idhafi. Kita ada 2 roh. Pertama roh idhafi, yang roh idhafi ni menyatakan adanya nyawa. Dia bergantung kepada 4 nafas. Nafas, anfas, tanapas, nufus.
Selagi mana kita bernafas geruk-gerak tu namanya ada roh idafi. Tapi tuan-tuan sedar tak, bila malam kita tidur kita berdengkur krok-kerak, tiba-tiba ada lagi satu nyawa yang lain keluar. Pergi Melaka, pergi London, pergi Scotland, betul tak? Yang keluar masuk tu namanya roh rohani. Sebab tu Nabi ajar kepada muslimat, kalau nak kejut anak, kalau nak kejut suami, dan kejut dalam keadaan berlembut. Takut roh dia jauh dan roh dia pergi Mekah ke, selagi bila subuh mentang-mentang tengok panjang, bangun Allahumma salli ala Muhammad, dia tarik je janggut, maka roh tu cedera nak balik dengan begitu cepat. Sebab tu Nabi ajar kenapa kita sunat menggoyangkan ibu jari kaki, betul tak? Nabi ajarkan cara nak gerak anak, nak gerak suami, dan tertarik ibu jari kaki. Sebab tuan-tuan dah boleh jawab, roh masuk melalui kaki. Orang Melayu faham betul dah. Cuba pegang telapak kaki, kalau sejuk tu nak mati dah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Faham mana ibarat? Dan baik. Jadi yang diazab dalam kubur dipanggil roh idafi. Yang dibawa ke sana dipanggil roh rohani. Sama ada diberi nikmat syurga atau dipenjarakan ke dalam neraka. Banyak hadis yang lain. Antara sebuah hadis Nabi SAW yang menceritakan akan dia berkenaan kelebihan Maulidin Nabi SAW. Setahun selepas wafatnya Abi Lahab. Kau tak kenal Abi Lahab? Bapa saudara Nabi. Ada Abi Lahab ni, selepas setahun dia meninggal, maka anak cucu cicit Abi Lahab bermimpi, dan yang tiap-tiap malam Isnin Abi Lahab dihentikan daripada azab, maka keluarlah daripada dua jarinya akan air, lalu Abi Lahab merisap akan dia. Dan ketika ditanya tu di mana, dia duduk dalam sijin, di penjara dalam sijin. Tetapi pada tiap-tiap malam Isnin dikeluarkan daripada penjara, terpancarlah daripada dua jarinya akan air, lalu Abi Lahab tu merisap. Sebab apa dia hisap air? Hari Selasa sampai hari Ahad tak dapat makan, tak dapat minum. Melainkan pada hari Isnin maka diberi minum. Sebab apa diberi minum? Kerana dengan jari inilah Abi Lahab pernah membebaskan Suwaibah. Allahumma salli ala Muhammad. Suwaibah ni dulu pekerja Abi Lahab, dan dipanggil apa? Bahasa apa tu? Hamba Abi Lahab. Bila Suwaibah ni menceritakan kepada Abi Lahab, wahai tuanku, my best friend Siti Aminah tu beranak, saya seronok sangat. Abi Lahab kata, kalau kamu seronok sangat, dia tunjuk begini, aku merdekakan kamu wahai Suwaibah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan bila Suwaibah merdeka, seronok berlari-lari anak ia ke atas rumahnya Nabi SAW. Abi Lahab ni tuan-tuan orang gedebek, dia tak peduli Siti Aminah ni. Pahal gedebek tak? Minta maaf dah, hamba orang Kuala Lumpur. Mak orang Gajah Melaka, sekilik ikan di air, konar datang bertinoi. Ayah orang Kota Kanan, lambar cakap melentang pada bohong. Tapi mengaji petani lama, tu yang kadang-kadang lahjah petani tak hilang. Tapi daripada kecil dibesarkan di Ipoh, sebab tu cakap durian banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau belajar bahasa petani itu minta maaf dah. Baik. Jadi kembali kepada masalah tadi, bila mana diyakini kepada kita pahala tak boleh membeli syurga dan dosa tak boleh membeli neraka, maka tidak payahlah kita berbimbang hati kita untuk mencari dan meminta kepada pahala. Kerana pahala itu sekadar tarbiyah untuk mendidik kita melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak dapat tidak dalil yang kedua, bila mana kita yakin pahala tak boleh membeli syurga, dosa tak boleh membeli neraka, kerana masuklah seorang itu akan syurga semata-mata rahmatnya Allah, masuklah seorang itu akan neraka semata-mata keadilannya Allah. Maka ayo kita carilah rahmat Allah, yang tak dapat tidak rahmat itu terdapat dalam keredaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang pada hati pahala-pahala. Kerana apa? Pahala tak boleh beli syurga. Baik aku cari redha Allah. Bila dapat redha, lebih daripada tu pun Allah Ta'ala boleh beri. Habis yang kedua. Dan akhir sekali yang ketiga, bagaimana hendak kita masukkan pada hati kita, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Maka jawapan, perlu kita buang perkara-perkara yang lama yang kadang-kadang membimbangkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu satu hail juga perkara yang baru yang dinamakan syurga. Perlu buang pada hati minta kepada syurga. Bila sebut minta, bukan makna hendak.
Sebagai orang yang beriman kepada Allah, wajib nak kepada syurga. Tapi bila sebut minta ni perangai yang berbeza. Baik. Macam mana nak buang syurga pada hati? Dan tak dapat tidak, kita perlu ada asbab. Maka soalannya mudah. Kenapa beramal tak payah minta syurga? Dan soalannya mudah. Kenapa beramal tak payah minta syurga? Dan jawapan yang terakhir sekali, tulis J, jawab. Kerana syurga itu, tulis. Kerana syurga itu merupakan haknya Allah. Dan kerana syurga itu merupakan haknya Allah. Baik. Yang ni hamba yakin semua dah faham. Syurga tu hak Tuhan dah. Tetapi kadang-kadang ada satu perkara yang kita terlupa. Bila syurga tu hak Allah, kita yang bakal menghuni syurga ni, kita ni hak Allah dah. Kita pun hak Allah. Bila kita pun hak Allah, Tuhan tahulah nak buh di mana. Ni tuan-tuan beli rumah teres. Tuan-tuan dah plan dah. Anak perempuan 3 orang, anak laki-laki seorang. Dan Abang Long duduk bilik bawah, Kak Long duduk bilik atas, Kak Ngah duduk bilik tengah. Abang Long bisik, tak naklah bah, nak duduk bilik atas juga. Tuan-tuan beri dah. Ya? Dah, tuan-tuan berhak bagi mereka. Betul dah? Tuan-tuan tahu dah mana yang baik untuk anak. Abang Long duduk di bawah, Kak Long duduk di atas. Dah? Kena pisahkan mereka dan sebagainya. Kerana mereka tu haknya kita. Begitu juga bila mana kita ni haknya Allah. Allah Ta'ala tahulah nak bubuh kita di mana. Hendak kepada syurga, wajib. Minta kepada syurga, tidak. Kerana apa? Kita serahkan syurga itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mana mungkin kita nak meminta kepada satu perkara yang pasti, yang telah dimaklumi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika Nabi Isra' wal Mi'raj, bila Nabi sampai kepada Sidratil Muntaha, Allah Ta'ala memberi prioriti kepada Nabi, ya Muhammad, mintalah kepada aku apa yang kamu nak. Allah Ta'ala beri prioriti kepada Nabi. Nabi kata apa? Ya Allah, dahulu pun kamu tahu, sekarang pun kamu tahu, akan datang pun kamu tahu. Maka tercelalah adabku meminta kepada kamu Tuhan yang terlebih tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Nak minta macam mana Tuhan tahu belaka dah. Sebab itulah kita hikam Abu Madian, para wali bila berdoa ni tuan-tuan tak sampai 15 saat. Kita berdoa begitu lama, tak salah, sesuai dengan maqam. Tapi para wali, dia menghabiskan masa memuji, membesarkan Allah, mentazimkan Allah. Bila sampai waktu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan kepada kamu segala hukum qada dan qadar yang engkau terlebih tahu daripada aku. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Tak sampai 15 saat. Sebab apa? Nak minta macam mana Tuhan tahu belaka dah. Dan sebagai contoh mudah begini, 1 Januari 2016, tuan-tuan tahu tak pukul 2 petang tuan-tuan nak berdoa apa? Allahumma salli ala Muhammad. 1 Januari 2016, tuan-tuan tahu tak pukul 2 petang tuan-tuan nak berdoa apa? Mati ke hidup pun tak tahu lagi, betul ke tak? Tapi hamba nak tanya satu soalan yang hamba yakin semua boleh jawab. Tuan-tuan yakin tak Allah Ta'ala tahu 1 Januari 2016 kita nak minta apa? Betul tak? Tuhan tahu belaka dah. Tak payah kata 1 Januari. Ni yang berlaku malam nanti. Malam nanti tuan-tuan nak bangun tahajud pukul 2 contoh, nak berdoa kepada Allah. Agak-agak belum yakin lagi ni. Agak-agak sebelum tuan-tuan nak baca, Allah Ta'ala tahu ke tak tuan-tuan nak baca apa? Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum tuan-tuan nak berhenti, agak-agak Allah Ta'ala tahu ke tak tuan-tuan nak berhenti di mana? Tuhan tahu dah, kita je tak tahu nak berhenti di mana. Malam ni berasa nak berdoa panjang sikit dah. Tak susun lagi qadiyah, tak susun lagi ayat, tapi terasa nak berdoa panjang. Kita tak tahu nak full stop di mana. Tuhan tahu dah, aku tahu aku nak minta apa. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah kita hikam Abu Madian, dia ajar kepada kita satu kaedah supaya tak tercela adab kita dengan Allah. Dia kata sebelum berdoa, sayugialah kamu bermunajat. Dia ajar kita. Sebelum berdoa, kamu bermunajat dahulu agar tidak merosakkan sangkamu kepada Tuhan. Munajat macam mana? Sebelum berdoa, tunduk sekejap. Ya Allah, ya Tuhanku, aku yakin Kau lah Tuhan yang maha mengetahui. Dahulu pun Kau tahu, sekarang pun Kau tahu, akan datang pun Kau tahu. Ilmu Kau tu ya Allah meliputi di atas tiap-tiap perkara. Namun walau bagaimanapun ya Allah,
walaupun aku yakin kau Tuhan yang maha mengetahui, tak ada tempat lain untuk aku minta melainkan minta kepadamu juga aku nak minta. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipanggil munajat. Bermakna ada setengah orang dia tawakal lepas berdoa. Tapi kaedah munajat ni bertawakal sebelum berdoa. Sebelum doa tawakal dah. Ya Allah, aku yakin dahulu pun kau tahu, sekarang pun kau tahu, akan datang pun kau tahu. Benda yang aku tak minta pun kau tahu dah. Apatah lagi benda yang aku nak minta, aku yakin kau Tuhan maha mengetahui. Namun tempat lain tak ada nak minta melainkan kepadamu jua. Aku nak minta juga, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kaedah kita menzahirkan ilmu Allah Ta'ala sebelum kita berdoa. Baru tak tercela adab. Dah faham pada ibarat? Habis. Jadi kembali kepada tajuk yang telah kita hurai pada malam ini, yang tak dapat tidak, bila mana kita yakin syurga itu merupakan haknya Allah. Jadi ayo kita zahirkan diri kita, pengenalan kepada Allah, kita kembalikan syurga kepada Allah, sebagaimana mengembalikan haknya suami oleh seorang isteri kepada yang berhak. Kadang-kadang menikah lama dah, nak minta tu, nak minta ni, tapi aku nikah lama dah, kadang-kadang tak minta pun suami tahu dah. Betul tak? Dan tu baru dunia. Dan menikah 20 tahun. Dan bila mana suami isteri tu dia buat satu body language dia, suami tahu dah isteri nak apa. Itu baru suami isteri. Apatah lagi kita dengan Allah. Jadi kesimpulannya, bila mana kita meyakini barang yang tiap-tiap berlaku itu mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma jangan tergolong kepada Jabariyah ataupun Qadariyah dan sebagainya. Sebagai yang beriman dengan ahli sunnah wal jamaah, ya, syariat pun perlu, doa pun perlu, tetapi hati kita meyakini yang aku nak semata-mata ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Sudah. Soalan. Bunyi apa sedap aku? Budak lapar. Soalan. Tanya tuan-tuan, mengaji kena banyak bertanya. Hamba mengaji di Aceh, hari pertama mengaji, Abu bagi syair. Syair tu panjang. Bawah sekali, syair dia kata apa? Laula lim lakathura alim. Kalau tak ada kenapa ni payah nak jadi alim. Sebab tu pengalaman hamba mengaji pondok di Malaysia, kita dengar Tok Guru. Pengalaman hamba duduk di petani, kita dengar Tok Guru. Tetapi di Aceh tak, diajar kita untuk berdebat, untuk berhujah, untuk banyak bertanya, kerana kepahaman tu lebih kuat. Dan kalau di petani, kalau kita tak puas hati dengan Tok Guru, kita tanya, kurang ajar. Dan kalau di Aceh dah, kalau kita tak bertanya, terlebih ajar. Allahumma salli ala Muhammad. Dan memang adab-adabnya begitu. Baik. Tanya soalan, sila. Baik, jawabnya mudah. Soalan tu panjang, jawapannya ringkas. Makrifah. Kuncinya kenal. Bila kenal kepada Allah, maka terpecahlah kepada kepahaman yang lain. Contoh, suami dan isteri. Bila mana ada satu bracket yang dikatakan kenal, dan kadang-kadang bila suami tak balik 3 malam pun, isteri nak prasangka buruk tak? Jawab. Suami 3 malam tak balik. Kita menikah 30 tahun dah. Aku kenal suami aku, takkan buat benda buruk. 3 malam tak balik, nak prasangka buruk dah? Dah. Sebab apa? Ada bracket yang dipanggil makrifah. Kita kenal suami. Dan aku tidur dengan dia 30 tahun, kenal hati budi dan sebagainya, tahu dia sebenarnya sungguh ke tidak. Contoh. Dan bermakna kalau 3 malam tak balik pun payah nak berprasangka buruk. Jadi kunci yang perlu kita cari iaitu makrifah. Dan nak kenal Allah Ta'ala, jalannya banyak. Di antara jalan yang zahir, ilmu. Di antara jalan yang batin, zikrullah. Sebab zikir ini satu kaedah yang nak membuka hati kita untuk mengenal nur cahaya daripada Allah, mengenal af'al Allah, mengenal asma' Allah, mengenal
mengenal perbuatan Allah dan sebagainya. Jadi tak dapat tidak, carilah jalan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kenal Tuhan kan? Soalan lain. Tanya. Jangan segan tanya je. Ilahi anta maqsudi, Tuhanku, anta engkaulah maksud tujuanku, maksudi maksudku, waridaka dan keredaan kau, matlubi yang dituntut olehku. Waridaka dan keredaan kau, matlubi yang dituntut olehku. A'tini, berikan oleh kau kepadaku, mahabbataka akan kasih kepadamu, wa ma'rifataka dan mengenali dirimu. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, kaulah maksud dan tujuanku, waridaka dan keredaanmu, matlubi yang dituntut olehku. A'tini, berikan ataupun karuniakan kepadaku, mahabbataka kasih kepadamu, wa ma'rifataka dan mengenali dirimu. Wallahu a'lam. Soalan lain? Ya. Ya. Baik. Dia begini. Soalan tu bagus. Pertama sekali, tuan-tuan kena bedakan dahulu pandangan mata dan pandangan mata hati. Kena bedakan dahulu. Mata ini tempat duduknya syariat, dan mata hati tempat duduknya pandangan hakikat. Tuan-tuan tak boleh letak hakikat di sini. Salah. Yang tu jadi Jabariyah. Semua Tuhan belaka. Dan tuan-tuan tak boleh meletakkan hakikat pula di sini. Tak boleh meletakkan syariat di sini. Yang tu jadi Qadariyah. Jadi bermakna nisbah dosa, pahala, jahat dan sebagainya letak di sini. Yang tu jahat kena kata jahat. Salah kena kata salah dari pandangan syariat. Macam contoh, orang mencuri, kita kena marah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, di antara amalan yang disukai oleh Allah, memarahilah oleh kamu barang yang dimarahi oleh aku, kata Nabi. Apa yang kita marah, ugal marah. Apa sih aku marah dia? Ugal marah, aku mencuri. Dan bila mencuri, benda tak baik, wajib aku marah kamu. Dan itu jalan syariat. Tetapi mata hati, yang berlaku semua daripada Allah Ta'ala. Jangan letak hakikat di lidah. Salah. Itu kita pegang sekadar kepahaman peribadi dan sebagainya. Dia berubah tak berubah, semua kembali kepada Allah. Tapi wajib aku tegur, wajib aku suruh dan sebagainya. Faham mana ibarat? Itu kalau pandang di luar. Kalau nak pandang dekat dalam ni yang payah sikit. Ni yang kena mengaji akhlak, kena mengaji ilmu tasawuf. InsyaAllah dalam waktu yang akan datang, hamba akan menghuraikan kepada tuan-tuan berkait maqam di ihsan. Apa ihsan? Wa'bud rabbaka ka'annaka tarah. Kamu sembahyang seolah kamu nampak Allah, atau kamu yakin Allah nampak dia kamu. Bila nampak Allah, bukan memahami Allah Ta'ala sekokor di hadapan tak. Sedangkan af'al Allah berlaku dalam kehidupannya kita. Kalau tuan-tuan faham maqam ihsan, akan fahamlah masalah tadi. Faham mana ibarat? Wallahu a'lam. Jadi hamba ulang balik, mata zahir tempat letaknya syariat, mata hati tempat letaknya hakikat. Sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah Ta'ala beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalau kamu tengok dengan mata kepala tara, kamu tak boleh nampak juga kebesaran Allah. Farji'il basara hal tara. Maka kembalikan pula basarah. Basarah tu mata hati. Bila kamu tengok dengan mata kepala, mu tak tengok ke? Aku buat 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tak ada apa yang aku bubuh tali, tak ada apa yang betul, yang tiap dan sebagainya. Mu tak nampak ke kebesaranku? Dalam Quran Tuhan sebut, kalau kamu tengok dengan mata kepala tak yakin, sabar dulu, jangan nafi. Tengok pula dengan mata hati. Dah tengok tak yakin lagi, farji'il basara hal tara min futur. Baik, tak yakin,
Tsummarji'il basara karratain. Mu tengok lagi dengan mata hati berkali-kali sehingga kamu nampak kebesaran ya Allah. Ini contoh. Kalau tengok mata kepala tak nampak, tengok pula dengan mata hati. Mana yang dikatakan kebesarannya Allah? Jadi ada yang dikatakan mata zahir, ada yang dikatakan mata batin. Maksiat tengok mata zahir je, tapi hakikat Allah, ya Allah, ya Tuhanku, walaupun aku tahu semua itu datang daripada kelakuanmu, janganlah kau uji dengan anak-anakku begini. Dalam kitab Ad-Durrun Nafis, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku berdoa daripadamu segala keburukan dan kejahatan yang datang ia daripada kamu. Allahu Akbar. Tu dalam kitab Durrun Nafis. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan dan kejahatan yang datang ia daripada kamu. Pada hakikat. Tapi pada adab, yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada aku. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Thumma inna 'alaina bayana. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah Engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wal niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu a'lam. عليك